bukan calang-calang. Dan jawapan mereka juga pun bukan kaleng-kaleng jawapan. Soalan mereka juga soalan yang, aduh, bila kita dengar soalan tu memang mencabar kita. Tak tercapai di akal. Tak tercapai di akal kita ni. Oh, hebat ni. Bila sebut tentang berwuduk. Soalan senang aja. Berwuduk. Kita ada wuduk. Bahasa orang kita ada ayat semayang lah. Kita belah-belah utara ni kita ada ayat semayang. Main belah KL, cakap KL lah sikit. Kita berwuduk. Kau bunyi KL sikit. Jadi kita berwuduk. Tiba-tiba dalam kita sedang berwuduk, kita terkentut. Minta maaf guna bahasa kentut. Kita terkentut. Kemudian kita ulang balik ambil air semayang. Kita mengambil air semayang yang baru. Sebab tadi dah terbatal. Dia tanya pada kita, sebab apa ambil wuduk? Saya terbuang angin tadi. Buang angin di mana? Di belakang lah. Habis tu, kenapa basuh muka? Kenapa basuh tangan? Kenapa basuh kepala? Kenapa basuh kaki? Kenapa tak basuh tempat buang angin tu? Katakan dia batalkan wuduk, basuh di situ lah. Kenapa berwuduk pula, basuh muka pula? Kita pula fikir pula. Kalau buang air kecil, basuh. Kalau buang air besar, basuh. Kenapa kentut tak basuh? Dia tak najis. Kalau tak najis, kenapa batal wuduk? Nampak. Itu nampak. Kau tak dapat jawapan. Nampak tak soalan ni, tuan-tuan? Hujah-hujah. Habis tu kami ni ustaz, kalau dia ada soal macam itu, apa kami nak jawab? Kami mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diajar benda macam itu. Kami ikut saja. Sami'na wa ata'na. Buat apa kami nak tanya benda-benda itu? Sebab dia tanya 2, 4, 4, 3, 4. Kenapa subuh 2, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4? Kenapa tak disamakan? Dia soal kita. Kita jawab, sebab itu fardu Allah. Ketentuan daripada Allah. Buat apa saya nak soal pula? Kena soal lah. 2 tu apa? 3 tu apa? 4 tu apa? Dah. Dia tanya pula pada kita. Orang macam ni dia guna logik akal. Kadang-kadang dia jumpa saya, dia guna logik akal. Kalau kita gunakan hujah daripada dalil-dalil ni, tak nak dia. Tak betul dia. Kita guna akal juga lawan dia. Dia kata, Ustaz, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2? Kenapa tak? Kenapa tak sama? Abang ulang balik. Ulang balik. Soalan, kenapa tak sama? Jangan sebut soalan tak sama. Ulang balik gaya abang tadi. Ulang balik cara abang tanya pada saya tadi. Apa cara tanya balik? Kenapa Allah tak bagi sama, Ustaz? Yang tu yang saya nak tau. Di mana? Ni. Abang, kekalkan tangan abang. Dia pun kekal macam tu. Cuba abang tengok jari abang. Sama tak? Kenapa abang tak tanya? Kenapa jari aku tak sama? Kenapa yang ni pendek, yang ni tinggi, yang ni kurus? Kenapa? Bagi jawapan kat saya. Sebelum abang bagi jawapan saya, kenapa semayang rakaat tak sama? Abang bagi jawapan pada saya dulu. Kenapa jari abang tak sama? Dah Allah jadi. Tahu tak apa? Tahu pula jawapannya Allah jadikan tak sama. Habis tu, sembahyang tu pun Allah jadikan. Yang abang persoalkan tu buat apa? Jadi gitu tuan-tuan. Kadang-kadang dengan puak-puak batin ni tuan-tuan, dia kena pandai punah tu. Kalau kita lurus benda ni tuan-tuan, ini tak air juga. Ni pengikut baru masuk dah. Sebab tu kena gunakan akal macam mana nak berhujah dengan dia. Ini golongan dia insyaAllah. Niat ialah mengajar kepada pengikutnya niat. Semayang menggunakan niat. Tak payah semayang niat saja, maka dah semayang dah. Yang seronoknya bila nak semayang pakai niat, makan tak ada pakai niat pula. Abang dah makan? Abang dah makan. Bila? Abang guna niat. Tak ada pula di mata kedarah agak nasi itu. Berpinggan-pinggan dia makan. Kalau semayang kau nak pakai niat, kenapa ibadat lain tak pakai niat? Yang kahwin pakai niat. Nikah batin. Nikah batin. Jadi dah tak payah saksi baru jalan dah. Janji kau aku suka pada kau suka pada aku, kahwin. Tapi bila nak bersama, kena bersama juga. Tak boleh pakai niat. Bila nak bersama dengan isteri tu, abang, mari bersama. Fikir niat masing-masing. Tak ada pula. Ini golongan-golongan ni kadang-kadang pengikut tu ikut sebab apa? Sebab senang, tak payah semayang. Ceritanya ialah tak payah semayang dan dimomokkan pula bahawa itulah ajaran yang betul.
memang seronok. Jadi kalau kita berhujah dengan dia orang, buang masa. Tapi kalau terpaksa berhujah, mungkin menantu kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin jiran kita, mungkin kawan kita, punya kita sayang dengan dia. Tiba-tiba sekarang dah tak semayang. Kita tanya, kenapa tak semayang, Din? Aku pakai niat. Engkau orang lain, engkau kulit, engkau orang sudah semayang. Aku dengan niat saja pun cukup. Sebab dalam diri aku ni ada nur, ada cahaya dan sebagainya. Ada Allah dalam diri aku. Jadi engkau ikut siapa? Siapa Nabi engkau? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semayang. Mana tinggi? Makam engkau atau makam Rasulullah? Kalau Rasulullah pun solat, apatah lagi engkau? Apa masalah engkau sampai tak semayang ni? Nabi kata ada, sallu wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Ada semayang Nabi pakai niat? Tak ada. Habis tu yang kamu semayang pakai niat buat apa? Yang kedua, disuruh kita beramal. Amalan. Nama sebut amalan. Amalan tu amal dengan tubuh badan. Bukan niat semata-mata. Innal illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat. Beramal dengan amalan soleh. Kalau kau duduk diam saja, di mana soleh kau? Golongan ini. Tapi itulah yang saya katakan tadi. Golongan ini dia pandai bertaqiyah. Taqiyah ni maknanya ialah pandai berpura-pura. Sebab kadang-kadang ya dia kata, ustaz yang mengajar ni pun ada tauliah ustaz. Dia ada tauliah pula dah. Sebab tu golongan ni waktu tauliah dia cakap betul-betul. Dia jawab soalan betul. Orang yang tengok tauliah, wah bagus, lulus. Bila temu duga lulus. Tetapi bermasalah bila mereka mengajar di hadapan orang ramai. Bila mereka kita kata tak betul ni tuan kena ni. Saya ada tauliah. Nampak. Tauliah tak tauliah. Pergi report balik pada orang yang mengeluarkan tauliah dia tadi ni. Orang ni mengajar menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan maknanya bila kau ada tauliah kau bebas boleh cakap. Tauliah ni maknanya pemantauan. Ya, dilihat pengesahan, pemantauan. Orang ni macam ni dan tauliah ni pula boleh dibuat kursus. Dia panggil mereka ni bagi taklimat. Itu pentingnya tauliah. Tetapi setengah golongan ini menyalahgunakan tauliah tadi untuk menyesatkan orang lain dengan alasan saya ada tauliah. Sedangkan kursus tak pernah pergi, kemah kerja, kemah ibadah pun tak pernah pergi, taklimat pun tak pernah pergi, yang dia tahu mereka klaim tauliah. Yang ini berhati-hati tuan-tuan. Kita berhadapan dengan orang macam ini, mengajar benda yang menyesatkan kita pula, sila laporkan kepada pihak berkuasa. InsyaAllah kita boleh menghentikan tindakan mereka. Yes, kita nampak educated. Dia punya modus operandi dia, target orang untuk didakwahkan. Kalau dulu kita sebut ajaran sesat ni macam tradisional ya. Sekarang kita tak boleh kata lagi ajaran sesat ini tradisional. Tak boleh lagi dah. Sebab golongan-golongan ini mempunyai dana yang besar. Dan mereka sudah terang-terang berani mempertikaikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Ajaran Islam yang sebenar. Termasuklah salah satunya ialah liberal. Okey, meliberalkan agama. Contoh paling mudah meliberalkan agama, Islam adalah agama yang tidak membezakan laki-laki dan perempuan. Betul? Kita anggap Islam memberikan hak pada lelaki dan hak pada perempuan. Kita pun setuju begini ya. Islam menjadikan orang perempuan dihormati. Tidak seperti zaman jahiliah. Kita berhangguk kepala. Lah sekali. Kalaulah begitu, Islam telah meletakkan bahawa kita mempunyai hak yang sama rata. Maka sudah sampai masanya orang perempuan menjadi imam bila sembahyang. Sudah. Nampak tak? Mula-mula betul. Peringkat 5-6 bulan yang pertama betul. Memperjuangkan hak wanita, Islam memberikan hak wanita, Islam memberikan pusaka, Islam memberikan mas kahwin, Islam memberikan talak sampai 3 kali saja. 2 kali boleh rujuk, 3 kali dah tak boleh rujuk. Ini semua nak menjaga maslahah orang wanita. Kita sokong, ini betul-betul pejuang wanita ni. Lah nak jadi imam. Tang situ liberalnya tuan-tuan. Dan lebih malang lagi pula, dia jadi imam, hak laki-laki makmum pula di belakang. Bercampur pula. Laki perempuan begini duduknya. Tok Bila perempuan, makmum tok siap laki-laki. Adakah ini ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW? Tak. Tapi mereka mengatakan Islam mengajar kesamarataan. Inilah sama rata. Sebab tu kita tak heran hari ini ada masjid gay
yang dibina. Dan mereka menyalahgunakan pula ayat Al-Quran, kisah tentang umat Nabi Lut. Apabila Nabi Lut datang, malaikat datang menyuruh Nabi Lut keluar daripada negeri dia, kami nak hancurkan negeri ni. Kan Nabi Lut kata bila orang datang minta. Bila orang kampung datang jumpa Nabi Lut, dia kata, Lut, serahkan tetamu-tetamu kamu tu pada kami. Kami nak lima ni, janganlah malukan aku. Ni tetamu aku, janganlah. Mereka minta orang ni untuk melakukan homoseksual pada masa itu. Kalau kau nak nikah, pergilah nikah. Anak aku ada, kalau kau nak nikah, menikah. Maka mereka menghalalkan pula liwat pada masa itu. Dia ambil, nampak Nabi Lut pun suruh. Oh, tuan-tuan, kalau kita baca yang ni, lah. Maka setengah orang fahaman homoseksual tu dibenarkan pula dah. Jadi kita lihat, ini pahaman-pahaman yang menyeleweng daripada ajaran Al-Quran, dan mereka mengatakan bahawa itu adalah daripada Al-Quran, itu daripada Allah. Ini golongan liberal sekarang ini. Ya, golongan yang menjadikan agama itu berbeza daripada faham yang kita biasa. Misalnya tadi saya sebut tentang buang angin, kentut. Kenapa perlu berwuduk? Dan hari ini mereka mengatakan orang perempuan tidak perlu menutup aurat. Orang perempuan tak perlu pakai tudung. Sebab bila ambil wuduk, nanti basuh rambut, basuh kepala. Maknanya kepala tu kotor sebab tak bertudung. Jadi tak payah pakai tudung. Ini contoh-contoh liberal yang sedang merasuk dalam masyarakat kita sekarang. Janganlah kamu pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai pada tali Allah. Jadi Nabi sebut di akhir zaman ni umat Nabi Muhammad terpisah pada 73 golongan. Daripada 73 ni, golongan satu saja yang betul. Ahlussunnah wal Jamaah yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi mana-mana ajaran, mana-mana fahaman yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tolak. Kena tolak. Kita hanya ambil Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah kita pula hari ini, orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah pun kata dia pun Ahlussunnah juga. Kalau sebut Ahlussunnah wal Jamaah, ada ciri-ciri dia. Kalau tauhid, dia berpandukan pada siapa? Kalau fiqh, dia berpandukan pada siapa? Kalau tasawuf, dia berpandukan pada siapa? Di sini nampak ciri-ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Peganglah yang itu. InsyaAllah kita selamat. Sebab hari ini mereka boleh masuk macam-macam cara nak menyesatkan kita. Kalau kita tak berpegang pada ajaran agama, kita bimbang. Kita termasuk dalam golongan yang sesat. Yang kedua, tanyalah pada orang yang tahu. Jangan tanya pada orang yang bukan-bukan. Sebab kita takut fadalu wa adalu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan kita pula. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan insya-Allah.